Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la undwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapa-bapa, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung kuliah maghrib dengan pengajian kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnu Qayyim, iaitu kita berpindah ke muka surat 387, iaitu dalam bab pernikahan sigar. Pernikahan sigar, muhallil, mut'ah, menikah saat ihram, dan pernikahan wanita pezina. Ada berapa tajuk? 5 tajuk. Baik. Pertama ialah pernikahan sigar. Apa maksud pernikahan sigar ini ya? Pernikahan sigar kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu pernikahan yang bertukar adik-beradik ataupun anak sama anak dengan tanpa mas kahwin. Itu orang panggil sigar. Okey, contohnya kita ambil dulu. Ada riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW melarangkan nikah sigar. Artinya pernikahan model jahiliyah. Sebagaimana contoh, seorang laki-laki berkata kepada laki lain, nikahkan aku dengan putrimu atas siapa pun wanita yang ada dalam pewalianmu, dan aku akan nikahkan kamu dengan putri aku atau siapa wanita yang dalam pewalianku tanpa ada mas kahwinnya. Itu dikatakan perkahwinan sigar. Ini model jahiliyah. Iaitu misalnya seorang berkata, engkau kahwinkan aku dengan anak perempuan kamu atau orang di bawah perwalian kamu, dan aku kahwinkan pula engkau dengan anak aku ataupun orang di bawah perwalian aku, dengan tanpa kita mufakat, tanpa ada mas kahwin. Yang ni dipanggil kahwin sigar. Baik. Okey ya. Maka di dalam Islam perkahwinan macam ini diharamkan, dilarang. Cuma menjadi sedikit pembahasan alim ulama. Kalau mengikut pendapat Ibnu Qayyim ini tak sah. Tidak sah. Tetapi di kalangan fuqaha mengatakan bahawasanya perkahwinan itu adalah sah, tapi adalah berdosa. Sebab ni ialah dalam syarat perkahwinan ini, syarat sah perkahwinan ialah kaum muslimin dan muslimat kan dia tidak termasuk mas kahwin. Boleh faham tu? Cuma mas kahwin adalah pembayaran ataupun satu pemberian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isteri. Tapi kalau tak ada mas kahwin, adakah perkahwinan itu sah? Adakah perkahwinan itu sah? Baik. Nanti dulu kaum muslimin dan muslimat kalian, dengan syaratnya ialah tanpa kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu kalau tanpa izin siapa dia? Kalau sekiranya tanpa izin perempuan ataupun anak perempuan atau orang di bawah penwalian kaum muslimin dan muslimat kalian. Tapi kalau tanpa diizinkan, tak apalah bapa, tak apalah ayah, tak ada mas kahwin pun, itu tidaklah haram. Boleh faham tu? Sebab ada hadis Nabi SAW
Iaitu berlaku di zaman Rasulullah SAW, seorang yang nak kahwin yang tidak ada mas kahwin. Cuma mas kahwin dia iaitu 2 selipar aja. 2 selipar saja. Jadi Nabi bertanya kepada perempuan, adakah kamu sanggup menghalalkan kemaluan kamu dengan 2 selipar saja? Itu dia. Jadi perempuan tu jawab, tak ada masalah. Sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, dalam bentuk Ibn Qayyim mengatakan tak sah langsung, sebab Nabi kata, adakah engkau sanggup menghalalkan kemaluan kamu? Adakah kamu sanggup menghalalkan kemaluan kamu dengan 2 selipar saja? Perempuan kata, ya. Maka di sinilah kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau sekiranya mas kahwin itu tidak ada, sedangkan hak wanita, Ibn Qayyim kata memang tidak sah. Sebab Nabi kata, adakah engkau halalkan kemaluan kamu dengan 2 selipar saja? Dia kata ada. Maka terus Nabi kahwinkan. Maka pendapat ulama di kalangan fuqaha kata tak. Sebab mas kahwin ni dia bukan syarat sah nikah. Syarat sah nikah dia berapa je? Rukun nikah dia berapa? 5. Kaum muslimin, orang nak kata 3 pun tak apa. Asal benda tu ada. Kaum muslimin dan muslimat kalian, maka cuma seorang itu berdosa kerana tidak berikan hak itu kepada wanita. Boleh faham itu? Baik. Habis ya, itu kahwinan sigar. Baik. Yang keseterusnya, tetapi itu sebab dalam Islam ini, kalaulah misalnya mas kahwin itu dengan hutang, mas kahwin dibayar dengan hutang, maka ada hak bagi wanita menghalang suaminya menyentuhnya. Tak nama dahaka wanita itu. Misalnya suami ni hutang kaum muslimin dan muslimat kalian, tapi nak dekat dah, nak sentuh dah, kata isteri dia, dah boleh lagi bang, bayar hutang. Kan? Nak sentuh memang boleh bagi wanita untuk halang, tak dahaka. Sebab itu adalah hak dia. Baik. Tapi lelaki pandailah cara dia. Beginilah. Kalau itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, ialah bukan nak ajar lelaki yang pandai. Betul-betul. Tapi kalau ajar benda tak baik, tak cantik lah, malah sebutlah, tarik balik. Takut lelaki kata tak apa, kalau tak beri tak apa, malahnya aku ceraikan kau. Nak beri atau tidak? Terpaksa juga beri. Betul tak betul? Jadi itu lelaki tak ada maruah. Baik. Habis ya? Yang kedua ialah kahwin muhallil. Muhallil ni mudah-mudah nak fahamnya Cina buta. Muhallil maksudnya Cina buta. Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallila lahu. Rasulullah sallam melaknat muhallil dan muhallila lahu. Baik. Sebagai gambaran ya, menceraikan isterinya dengan tolak 3. Tapi kemudian dia ingin rojak lagi dengan mantan isterinya, maka dia menyuruh B untuk menikahinya dengan syarat setelah itu dia harus menceraikannya agar A dapat menikah lagi. B disebut muhallil dan A disebut muhallalahu. Jadi mudahnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, suami yang pertama dia panggil muhallilalahu, suami yang kedua dia panggil pak sanggup, dia panggil muhallil. Kedua-dua tu orang panggil Cina buta. Sebab apa Cina dapat nama buat itu? Ni istilah Melayu kita lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, kedua-dua lelaki ini mendapat laknat baginda yang berarti pernikahannya batil, kata Ibn Qayyim. Tetapi kaum muslimin dan muslimat kalian, di dalam permasalahan ini ya, ada sedikit perbezaan di kalangan alim ulama. Kalau sekiranya kaum muslimin dan muslimat kalian dengan bersyarat, apabila dah berlaku dah tolak berapa kali, 3 kali dah,
suami pertama berkata kepada kawan dia yang kedua ini, kau nikahlah dengan isteri aku tapi jangan sentuh. Jangan kau sentuh. Pegang tak apa, sentuh lain. Faham lah tu. Aku pun malu nak sebut terang kaum muslimin dan muslimat kelas. Anggaplah cepat sikit. Faham itu. Jadi dia kata seminggu je, tapi jangan sentuh dia. Faham tu. Lepas tu engkau cerai. Pernikahan itu tidak sah. Pernikahan tu tidak sah. Kalaulah diceraikan kaum muslimin dan muslimat kalian lepas habis iddahnya, maka sesungguhnya kamu dikahwin pada suami yang pertama tak sah. Ingat Rasulullah menegaskan tidak sah perkahwinan itu. Ingat suami yang kedua merasa kelazatan sesama mereka. Kena rasa kelazatan sesama mereka. Boleh bang begitu? Itu dia. Tapi kalau syarat jangan sentuh, tiba-tiba dia cerai dah, nikah tidak sah. Tapi kalau buat bersyarat, sentuh, boleh sentuh seminggu je, lepas tu kau cerai lah, itulah berdosa besar, laknat. Tapi tetap sah. Lepas tu sebab apa? Sebab apa? Aku tunjuk macam ni, dia tunjuk macam ni juga kaum muslimin dan muslimat kelas. Tu dia kaum muslimin dan muslimat. Sebab dia mereka merasai lazat di antara satu sama lain. Boleh faham tu? Tapi kalau tidak merasai, dilarang jangan sentuh, dicerai, dia kahwin pula suami yang pertama tadi, hukum ni tidak sah. Tapi kalau sekiranya kaum muslimin dan muslimat kalian walaupun buat syarat tetapi melakukan hubungan, merasai satu sama lain, dicerai, hukumnya sah tapi dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam perkahwinan ni jangan buat syarat. Jangan buat syarat. Itu dikatakan Cina buta. Jadi okey ya. Itu ada sedikit lah. Tapi Ibnu Qayyim terus, kalau buat syarat ni sentuh tak sentuh pun tidak sah. Dia pakai zahir kaum muslimin dan muslimat. Baik. Okey, yang seterusnya tentang nikah mut'ah. Telah diriwayatkan bahawa baginda menghalalkannya pada tahun penaklukan Mekah. Tapi pada tahun yang sama baginda pula melarangnya. Ada mengatakan larangan nikah mut'ah ini suatu perang Khaybar. Nanti kita baca sejarah dulu. Tetapi yang benar dia pada tahun penaklukan Mekah. Yang dilarang suatu perang Khaybar iaitu makan daging kaldai, piaraan. Memang Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan kedal piaraan suatu perang Khaybar. Lalu sebagian rawi mengira bahawa penyebutan Khaybar ini berlaku dalam dua masalah tersebut. Tapi ada seorang perawi yang menyebutkan perbatasan salah satu di antara dengan perang Khaybar. Zahir perkataan Ibnu Mas'ud yang disebut di dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim adalah memperbolehkan nikah mut'ah. Tapi di dalam As-Sahihain juga disebut dari Ali bin Abi Thalib bahawa beliau melarangnya dari pengharaman ini setelah pembolehan. Habis. Berkenaan dengan kahwin mut'ah. Apa itu mut'ah? Nama pun sedap. Kahwin mut'ah ni kahwin bersedap-sedapan pada waktu seketika yang ditentukan. Jadi memanglah kaum muslimin dan muslimat kalian, apatah lagi di zaman dulu dibenarkan di kalangan para sahabat kadang-kadang pergi berjuang kaum muslimin 4 bulan 6 bulan baru balik. Baru balik. Maka dalam tempat peperangan itu kaum muslimin dan muslimat kalian, mereka pun nak balik juga ke tempat mereka, ke Madinah dan juga ke Mekah. Lalu dibenarkan kahwin mut'ah, iaitu kahwin dengan kaum muslimin dan muslimat kalian merasakan kelezatan dengan waktu yang tentu. Contoh begini, aku terimalah nikahnya si Fulana binti Fulan selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Maksudnya mudah nak faham, kahwin kontrak. Faham tu? Ya, permulaannya dibolehkan. Tapi di sini kena buat pembetulan.
Dia kata kaum muslimin tentang nikah muta'ah telah diriwayatkan bahawa beliau menghalalkannya pada tahun penolakan Mekah. Bukan maksud penghalalan di sini ialah kaum muslimin Nabi kata halal, tidak. Peringkat mula memanglah benda tu dah halal. Quran pun tidak menyebut larangan kahwin muta'ah. Di sini ada satu benda yang dia kena diberi perhatian. Quran kaum muslimin dan muslimat, kalau benda itu adalah haram, nescaya diturunkan wahyu. Betul tak betul? Jadi permulaannya kahwin muta'ah ni tak sebut haramnya dalam Quran. Bila tak sebut haramnya dalam Quran, maka hukumnya kahwin muta'ah itu adalah halal. Dan peringkat yang kedua pula, dalam hadis pun tak sebut pengharaman kahwin muta'ah, sedangkan telah dilakui, telah dibuat oleh para sahabat ketika itu. Quran tak kata haram, kamu kerana tak menyebut kata haramnya, benda tu sudah berlaku, dan para sahabat melaku, tak ada wahyu turun kata haram. Itu sebabnya muta'ah itu halal. Dan hadis pun masa para sahabat melakukan muta'ah itu, maka tak ada hadis juga mengatakan haram. Lebam itu. Jadi sekarang bila datangnya hukumnya haram, di sinilah ada menjadi khilaf di kalangan alim ulama tentang sejarahnya. Ada mengatakan iaitu haramnya kahwin muta'ah ni berlaku dalam peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar. Baik. Ada mengatakan dia berlaku pengharamannya dalam penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah yang dikenali dengan Fathul Mekah. Di sini ada bersisih tentang rawi hadis. Boleh faham tu? Jadi ada mengatakan bahawa Nabi SAW mengharamkan iaitu kahwin muta'ah dan juga khaymar, juga ada khimar, kaldan piaraan. Itu berlaku di Khaybar. Dan ada ulama kata Nabi ulang semula setelah mana Fathul Mekah. Itu yang dikatakan perang muta'ah itu berlaku di perang Khaybar. Ada pula mengatakan bahawa sesungguhnya riwayat yang sahih ialah dalam Fathul Mekah. Ke mana-mana pun riwayat itu boleh diterima, yang pentingnya muta'ah telah diharamkan. Muta'ah telah diharamkan. Tidak boleh bersyarat macam tu. Aku timbul nikahnya sebulan dengan mas kahwinnya, tak semua mas kahwin, dengan selama 3 bulan atau 4 bulan. Begitu. Mana boleh macam tu? Perkahwinan bukannya berjenis macam tu. Baik. Okey. Inilah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Tetapi satu golongan Syiah pula mengatakan bahawa muta'ah tetap halal sampai bila-bila. Sebab tak ada sebut Al-Quran mengharamkannya. Dia kata tolong tunjuk Quran mengharamkan muta'ah. Cuma yang terdapat mengharamkan muta'ah ni cuma dalam hadis. Ini dia. Yang dapat mengharamkan muta'ah ni cuma dalam hadis. Jadilah Quran tak sebut mengharamkan muta'ah ini. Jadi lalu bertengkarlah mereka, bersisihlah mereka dalam bab boleh tak hadis memansuhkan ayat Quran. Sedangkan mana tinggi martabat Quran dengan hadis? Mana tinggi? Tentulah Quran yang lebih tinggi. Betul tak betul? Jadi bolehkah yang hadis ni perkataan daripada manusia, iaitu pada Nabi, tapi walaupun perkataan pada Nabi, tapi Nabi tidak menutur malaikat dengan wahyu. Lebam tu. Jadi hadis pun wahyu, Quran pun adalah wahyu. Dia kata betul Quran ni wahyu, tapi dia kalam Allah, dan hadis ni juga wahyu tapi kalam manusia. Tapi ke mana pun tiba tinggi martabat Al-Quran. Ini cari jalan nak tengkur, bukan jalan nak dapat kebenaran. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat, mereka mengaku bahawa Nabi tidak menutur malaikat dengan wahyu. Betul tak betul? Apa yang diharamkan oleh Rasul, itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana nak juga muta'ah ni kaum muslimin dan muslimat kan, bukan kerana pembahasan ilmu, tapi kerana dasar nafsu. Dia kata tak boleh kerana Quran tidak
hadis tidak boleh memansuhkan ayat Quran. Lalu itu sebab Syiah kata muta'ah itu ada dah boleh. Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, ada seorang ulama di Pakistan ni, nama dia Ihsan Ilahi Zahir. Tuan-tuan kalau pergi sana jumpalah, tapi tak jumpa dah, dia dah meninggal dunia. Iaitu Ihsan Ilahi Zahir. Dia ni orang pandai berpidato, dia seorang peguam, dia juga seorang engineer, dia juga seorang ulama. Tiga-tiga dia rangkul habis. Dia faham, dia tahu bahasa Parsi, dia tahu bahasa Inggeris, dia tahu bahasa Perancis. Ini memang terkenal lah di Pakistan ni, memang otak yang bijak. Jadi dia berdebat dengan Syiah ni kaum muslimin di Pakistan. Ingat semua ulama Syiah kalah belaka. Kalah berdebat dengan dia. Satu hari perdebatan, ketua Syiah Pakistan nak berdebat dengan dia. Dia setuju. Maka adalah di Lahore. Buat di Lahore. Ketika tu saya tak pergi. Buat satu padangnya luar. Orang dulu orang Pakistan berani kalau berdebat ni padang luar kaum muslimin dan muslimat kalian. Ni dia. Orang sini tak berani, bukan padang luar, dalam TV pun tak berani. Betul-betul. Ajak berdebat tak berani kaum muslimin dan muslimat kalian. Nanti dia. Itu orang sini, tinggalkan kerja orang sini lah. Baik. Jadi akhirnya masa nak mula perdebat tu, tunggulah ketua Syiah ni tak datang-datang. Jadi dia tukang cakapnya. Tiba-tiba kaum muslimin dan muslimat kan apa berlaku? Orang Pakistan ni dia ni memang suka sangat berbunga-bunga ni. Kalau majlis kita kaum muslimin dah jadi dia punya budaya. Kalau ulama mari dia beri bunga. Betul-betul. Jadi akhirnya dia hantar seorang budak letak dalam pasu ni. Ketika tu saya tak ada situ, kaum muslimat kalian. Tapi ada di Pakistan. Ada. Budak ni hantar satu bunga dalam pasu. Dalam pasu tu diletakkan bom time. Pakai masa. Bila sampai dekat Ihsan Zahir tengah bercakap, pom, meletup. Tercampak kawan tu. Tercampak kaum muslimin dan muslimat kalian. Tapi masih hidup. Masih hidup tak kerjaan Arab Saudi. Kaum muslimin yang minta kerjaan Pakistan, guna kapal terbang Saudi yang ada untuk dia seorang bawa ke Saudi untuk perubatan. Tapi mati tengah jalan. Lalu dia antar debatan dengan Syiah ni kan, dia kan muta'ah lah. Muta'ah apa dia berdebat, itu sebab kita boleh ambil point daripada dia. Dia kata, orang Syiah kata memang muta'ah boleh, sebabnya Quran tidak mengharamkannya. Yang mengharamkan hadis. Lalu kata Ihsan Ilahi Zahir, aku dapati Quran pun kata haram. Muta'ah ni haram. Dan aku dapati juga ayat dalam Quran boleh hadis memansuhkan ayat Quran. Terkejut kan. Otak orang India ni bisa kaum muslimin dan muslimat kalian. Betul-betul. Tu kata orang India ni banyak pusing, betul ke? Pusing atas benda-benda tak apa. Betul-betul kaum muslimin dan muslimat kalian. Nanti dipandai berdebat kaum muslimin dan muslimat kalian. Saya dapati ada boleh hadis memansuhkan ayat Quran. Dan aku dapati bahawa dalam Quran ada kaum muta'ah pun haram. Astagfirullahaladzim. Wah, heran kaum muslimin. Apa sebab dia kata begitu? Semua ulama Islam tak boleh jawab ketika itu. Lalu orang kata, mana ayatnya? Ya Allah, itu sebabnya seringkali disebut ayat itu. Maka dia baca ayat, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Tu ayat dia. Apa-apa yang dibawa datang oleh Rasul, kata Allah, naklah kamu ambil. Mana-mana yang ditegah oleh Rasul, naklah kamu tinggalkan. Betul-betul. Itu Quran sendiri membenarkan hadis kaum muslimin dan muslimat kalian memasukkannya. Dan itulah ayatnya mengatakan muta'ah itu haram. Sebab wa ma atakumur rasul lupa khuju. Apa dibawa oleh Rasul naklah kamu ambil. Bermaksudnya ialah kan Rasul mengatakan haramnya muta'ah,
maka Quran pun mengatakan haram jugalah. Boleh bang begitu? Oh, senyap orang Syiah kaum muslimin dan muslimat kalam. Betul tak betul? Itu dia. Habis. Tapi apakah daya ulama-ulama mereka tetap mempertahankannya. Bab nafsu ni ramai orang bertahan kaum muslimin dan muslimat kalam. Betul tak betul? Itu dia. Habislah. Kalau di pengalaman Pakistan tu, kamu duduk lama duduk Pakistan ni 7 tahun je. Tu sebab kenapa ulama Syiah ni tahan sangat. Cerita sikit lah kaum muslimin dan muslimat maklumat Syiah ni. Pada malam 10 Muharram, malam 10 Muharram, kaum muslimin dan muslimat kalian, kebanyakannya anak-anak dara diserahkan kepada alim ulama. Itu ulama dia orang duk tahan sangat ni. Anak-anak dara ni kaum muslimin diserah pada alim ulama. Kerana balas Muharram tu lah, benih daripada alim ulama ni boleh melahirkan Al-Mahdi Muntazar, Mahdi yang ditunggu-tunggu, dan juga anak yang soleh. Mula-mulanya saya tak percaya kaum muslimin ini fitnah belaka. Sebab saya dulu di Malaysia sebelum pergi ke belajar, minat sangat ke Khomeini ni. Minat pakai serba hitam kaum muslimat kelan. Kan dia taqiyah, bukan taqiyah, taqiyah. Taqiyah sebabnya dia menggambarkan dia berjuang Islam. Betul-betul. Guna taqiyah berhelah nak menarik orang, dia sebut Islam. Jadi kita tak tahu maklumat, maka kita ikutlah dia. Tengok revolusi Iran, Allah lima hebatlah kekuatan Islamnya kaum muslimat kelan. Jadi kita pun berfikir begitu. Bila sampai Pakistan, ulama Pakistan kata Syiah adalah kafir. Kita tak percaya. Kan tak percaya. Ada seorang sahabat dia kata saya, malam ni malam 10 Muharram, jom kita pergi ke Sadar. Sadar ni iaitu ibu negeri Karachi. Sadar Bandar Besar. Saya pergilah. Lepas maghrib tu dia bawa saya, dia kata kita kena pakai, kalau nak pakai jubah hitam macam apa pakai tu. Kalau nak pakai kurta hitam. Ada janggut. Ada kata ini ulama ni. Ulama. Apa lagi kalau perut besar. Kalau perut besar, ini dia panggil ulama muktabar. Betul-betul. Orang Pakistan ke ulama dia perut besar je. Kalau perut besar tu itu muktabar. Kalau kurus tak muktabar. Betul-betul. Itulah budaya mereka. Jadi kaum muslimin kebanyakannya begitu. Saya pun pergilah dengan janggut lebih banyak pada ni. Dia kata ulama besar ni. Jadi dia orang buka lah satu malam tu, satu bilik floor yang luas, ada katil masing-masing. Bila saya masuk tu kaum muslimin dan muslimat kalian, rupanya ada dah ulama-ulama lain yang Syiah ni masuk. Ya Allah, anak-anak dara duduk atas katil belaka. La ilaha illallah. Tak tahu orang kata bidadari ke hantu pari, tak tahulah kaum muslimin muslimat. Memang cantik. Saya kata cantik tu memang ada cantik kaum muslimin muslimat. Jangan bantah dalam bab itu. Betul. Kaum muslimin, la ilaha illallah, lepas tu la ilaha illallah, baru saya boleh bertukar. Kerana bertukar boleh nampak depan mata. Tunggulah. Bila sampai kepada peringkat kaum muslimin dan muslimat kalian 12 tengah malam, dia padam lampu, bekuk, ulama pakak berkejur belakang, terekam dia tertunda. Terekam lah. Tu dia. Perempuan bersedia menanti. Kerana iktikad dia, benih ulama pada malam itu boleh melahirkan Al-Mahdi Muntazar atau anak yang soleh. Itu iktikad dia. Betul-betul? Itu dia. Betapa banyak yang benih ahli ulama anak jadi syaitan. Ada tak ada? Banyaklah kamu sih kalau main etikad macam tu. Pertama orang betapa banyak juga ramainya orang tak ahli ulama tapi anak dia jadi soleh-soleh. Ada tak itu? Ada. Baik. Itu etikad dia. Okey ya. Habis. Itu dia. Hukum ni memang haram, tidak boleh, tidak sah. Bekas sekadar haram memang tidak sah nikah ni. Dan seterusnya.
tentang pernikahan orang yang sedang ihram. Sedang ihram. Telah disebut di dalam Sahih Muslim dari Utsman bin Affan bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrim wala yunkah. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, yakni tidak boleh berkahwin dan tidak boleh dikahwinkan. Bermaksud dalam keadaan ihram tak boleh jadi wali nikah dan tidak boleh jadi pengantin. Tapi jadi saksi boleh tak dalam keadaan ihram? Ha? Itu dia. Saya tak kata saksi lain, saksi nikah lah maksud dia. Betul-betul. Baik. Ada pula saksi lain boleh. Saya kata dia saksi lain. Betul. Jadi, baik. Saksi nikah orang dalam keadaan haram, dalam keadaan ihram boleh. Gitu. Itu memang tidak dibenarkan. Kalau kahwin juga adalah haram. Adalah haram. Jadi, dan kena bayar dam. Baik. Okey, habis ya. Tentang pernikahan wanita penzina, maka Allah Ta'ala telah menegaskan pengharamannya di dalam surah An-Nur. Azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Lelaki yang berzina tidak mengkahwini melainkan wanita yang berzina dan wanita yang musyrik, dan wanita yang berzina tidak dikahwini melainkan orang-orang lelaki yang berzina dan lelaki yang musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Jadi jelas bahawa lelaki yang berzina hanya boleh menikah dengan wanita berzina atau wanita musyrik, dan wanita berzina hanya boleh menikah dengan lelaki pezina atau lelaki-lelaki musyrik. Baik. Tetapi di sini ada pendapat di kalangan alim ulama, hukum ini sudah mansukh. Hukumnya sudah mansukh. Dimansukhkan satu ayat dalam surah An-Nur juga. Di antaranya ayat Fankihul ayyama minkum. Naklah kamu kawinkan orang-orang yang bersendirian, iaitu orang bujang, sama ada lelaki atau perempuan atau janda di kalangan kamu. Maka tidak disebut tentang zina dengan pezina, sebab ayat ini didahulu dan ayat yang tadi kemudian. Maka ada pendapat ulama dia kata hukumnya sudah mansukh. Lebam tu. Baik. Satu soalan ya. Ada pertanyaan, apakah dengan zina inang itu seorang muslim laki-laki atau wanita dianggap keluar dari Islam seperti orang murtad hingga dia menjadi kafir atau musyrik? Tentu jawapannya tidak. Padahal dalam surah Al-Muntahanah, iaitu ayat 10, dia sebut mereka iaitu wanita-wanita mukminah tidak halal bagi wanita-wanita kafir itu, dan orang-orang kafir lelaki itu tidak halal pula bagi mereka. Dengan kata lain, pengharaman dalam surah An-Nur bukan berarti pengharaman dengan harga mati, tapi tentu kemakruhannya. Makruh. Baik-baik. Artinya lelaki berzina tidak layak menikah kecuali hanya dengan wanita berzina, dan wanita berzina tidak layak menikah kecuali dengan lelaki yang berzina juga. Tapi atas nota kaki ini dia kata ayat itu nak menunjukkan bahawa sesungguhnya hukumnya adalah bukan haram tetapi makruh. Tapi ulama lain tak kata begitu. Sebabnya dalam Quran kata wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Tengok dah ayat ujung tu. Macam mana pengnota kaki nak mengatakan benda itu makruh? Belum tu. Wa hurrima 'ala zalika 'alal mu'minin. Terang dalam ayat itu diharamkan perkara demikian, iaitu orang-orang yang berzina berkahwin dengan perempuan yang baik. Belum tu. Dan lelaki yang berzina berkahwin dengan perempuan yang baik, dan sebaliknya kata Allah Ta'ala wa hurrima zalika 'alal mu'minin.
maka itu diharamkan ke atas orang mukmin. Itu dia. Jadi itu sebabnya Syekh Muhammad Ali As-Subuni dalam kitab Ayatul Ahkam mengatakan bahawasanya ada pendapat ulama mengatakan hukumnya sudah mansukh, kerana kaum muslimin dan muslimat kalian, ayat Quran mengatakan pankul ayyama minkum, kawinilah akan perempuan, kawinlah mereka yang bersendirian, yakni mereka yang bujang, tak ada lelaki, janda, perempuan dan sebagainya di kalangan kamu, maka tak sebut syaratnya itu, dan ayat ini sudah bukan hukumnya sudah mansukh. Tapi kalau nak kata hukumnya, kamu mengekalkan perkataan tak digalakkan atau makruh pun cocok dalam pandangan itu. Memang itu. Baik. Habis. Dah ambil sedikit lagi. Orang kafir yang punya isteri lebih pada 4 orang atau isteri kakak adik-beradik lalu masuk Islam. Masa zaman kafir dia kaum muslimin, dia menikah lebih pada 4. Orang kafir boleh nikah lebih daripada 4, 10 orang tak apa, pada pandangan agama dia. Dan orang kafir menikah adik-beradik tak apa, bukan adik-beradik, tak menikah mencantumkan iaitu adik-beradik isteri dia. Boleh. Misalnya kaum muslimin dia kahwin kakak, tengah-tengah belakang kakak dia minat ke adik, dia kahwin adik, sedangkan kakak tak cerai. Pada zaman jahiliyah dulu adalah boleh macam tu. Tapi zaman Islam tidak boleh dah. Baik. Sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, apabila dia masuk Islam belaka, yang isteri dia kita katalah ada 10 orang, atau dia nikah adik, kakak ambil pun adik pun ambil, dia masuk Islam belaka, adakah boleh dikumpulkan 10 orang itu? Ataupun adik kakak tu boleh kumpul juga? Itu maksud dianya. Baik. Jadi Al-Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Ghailan masuk Islam sementara dia mempunyai 10 isteri. Itu dia. Maka Nabi SAW bersabda kepada dia, pilihlah 4 orang di antara mereka. Dari riwayat lain disebutkan ceraikan yang lainnya. Tak bolehlah kumpul 10 tu, kena pilihlah 4 orang daripada padanya. Susah nak pilih ustaz. Kan? Susah nak pilih 10 orang tu. Kalau susah nak pilih, cerai belaka nikah lain. Betul. Kalau saya ceraikan 6 orang, 4 berasa pula hati 6 orang tu pula. Betul tak betul? Keruana. Jadi ianya cerai belaka nikah lain. Betul-betul. Betul saja kamu muslimin. Kadang-kadang soalan perangkap pun betul juga, betul-betul. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Baik. Boleh. Fairuz Ad-Dailami masuk Islam sementara dia mempunyai isteri kakak beradik. Itu dia. Maksudnya adik pun dia ambil, kakak dia ambil. Maka baginda bersabda, ikhtar ayyatahuma syi'ta, pilihlah di antara mereka berdua mana yang engkau suka. Pilihlah. Tapi nak cantum tak boleh. Betul tak betul? Cantum tak boleh. Baik. Okey. Hukum ini menunjukkan keabsahan nikahnya orang kafir. Jadi bila orang kafir ni, kaum muslimat bila masuk Islam, tak payahlah nikah mula dah. Cukuplah nikah mereka tu Islam dan iktiraf. Boleh faham itu? Itu dia. Kalau orang Hindu masuk Islam, di dalam nikah dah, tak payah nikah dah. Nikah dalam Hindu tu Islam dah iktiraf dah. Tak payah nikah dah kaum muslimat. Artinya mereka yang masuk Islam tak perlu mengadakan pernikahan yang baru lagi. Boleh faham itu? Cuma perceraian saja. Baik. Itu sebabnya kaum muslimin ada ipar, mak saudara balik isteri, semua belaka tu adalah bukan dia bukan mahram. Adik ipar bukan mahram, mak saudara balik isteri bukan mahram. Yang mahram kita cuma ayah mentua je, dengan mak mentua. Betul-betul. Tak boleh. Itu kadang-kadang berlaku satu permasalahan
yang keliru. Jadi cuma ialah tak boleh kahwin buat sementara sebab tak boleh bercampur. Tapi kalau dah bercerai maka boleh ambil apa? Ambil salin tika. Orang pengamal betul. Ini tak cerai lagi, dihentam adik dah apa pesing lagu tu kan. Ada juga kaum muslimin dan muslimat kalian. Antu sian. Ialah kakak beranak pantang juga 40 hari 60 hari, betul tak betul? Kena pula adat Melayu, kena pantang 100 hari. Beri kuat pula. Kawan mengawang, adik pun gila juga. Betul tak betul? Nyebedar ke adik kaum muslim kesian pula, betul betul. La ilaha illallah. Ada juga macam tu ya. Tapi na'uzubillah min zalik. Betul tak? Tidak. Jadi permasalahan ini kaum muslimin dan muslimat kalau dia cuma cerita nak masalah aurat je. Kalau balik air raya, semua adik ipar nak salam dengan abang ipar. Abang ipar memang nak salam semua. Betul tu? Dia. Sebab ujahnya mana boleh kahwin. Mak dara balik isteri, mana boleh kahwin? Boleh lah. Tak. Dia tetap aurat. Cuma ialah haram sementara, bukan haram li mu'abbad. Kan? Itu sebab kalau kita ngaji kitab fiqh ni, ada muharram li mu'abbad, ada haram selama-lamanya dan ada haram muakkatah. Haram ialah untuk sementara. Okey? Wallahu a'lam. Insya-Allah lain kali kita sambung wanita dilarang dinikahi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.